Hai semua. Okay, video kali ni kita sambung nota bagi menyelesaikan masalah melibatkan sistem persamaan linear dalam 3 boleh ubah. So untuk yang ni dia memang pada soalan kebak lah. Dia macam bagi satu situasi, lepas tu awak kena tukarkan situasi tu ke dalam persamaan, lepas tu awak selesaikan persamaan tu. Jadinya lepas awak tukarkan tu, awak gunalah kaedah penghapusan ke, kaedah pergantian ke untuk selesaikan persamaan tu. Okay, so Cikgu Syu harap sangat yang video untuk latih diri 3.2 kan, yang kaedah penghapusan, kaedah pergantian tu awak tak pening sangat lah. Sebab Cikgu Syu rasa lepas Cikgu Syu explain macam Cikgu takut pula awak tak faham kan. Sebab macam complicated pula Cikgu Syu terang. Okay, so untuk yang ni kita baca cerita dia ni, lepas tu kita try convert. Okay, contoh 6 ni, Tommy mempunyai 3 unit kondo, jenis A dengan 1 bilik tidur, jenis B 2 bilik tidur, jenis C 3 bilik tidur. So yang ni dia macam cerita lah, jenis bilik A tu ada 1 bilik tidur, B 2 bilik tidur dengan C tu 3 bilik tidur. So just nota lah pasal bilik tu. Okay, kesemua unit kondo tu disewa dan jumlah sewa yang diperoleh adalah 1,240 sehari. So, kita tambah semualah. Sewa tu dapatlah 1,240. So, sebagai contoh, kalau awak katakan jenis A tu adalah A, okay, jenis B adalah B, jenis C adalah C. Okay, sebab selalunya bila kita buat persamaan, kita jarang guna huruf besar, kita guna huruf kecil. So, jumlah semua maksudnya A tambah B tambah C adalah 1,240. Ni adalah persamaan yang pertama awak akan dapat. Okay, lepas tu dia cakap Tommy perlu menyimpan 10% daripada harga sewa untuk A, 20% untuk B, 30% untuk C. So jumlah simpanan sehari ialah 276. Maksudnya jumlah tambah jugalah A, B, C tadi adalah 276. Tapi bukanlah A, B, C lah. Ada sesuatu lah nombor depan ni sebab dia kata 10%. So maksudnya 0.1A tambah, kalau 20% maksudnya 0.2 lah. Sebab bagi dengan 100 kan. B, kalau C adalah 30% adalah 0.3. B, total dia adalah 276. So ni adalah persamaan yang kedua. Okay, lepas tu dekat sini dia cakap lagi harga sewa bagi unit jenis C adalah 2 kali sewa bagi unit A. Maksudnya C ni adalah 2 kali A. Maksudnya dia tidak melibatkan B lah kat sini. So kalau dia tak cakap pasal B, jangan letak, kita ikut dia cakap ni. Harga sewa bagi unit jenis C adalah 2 kali ganda bagi unit jenis A. Jadi berapakah harga sewa sehari bagi setiap unit kondo untuk milik Tommy? So dengan ketiga-tiga persamaan ni awak boleh selesaikan untuk dapatkan berapakah harga sewa untuk A, B dan C. Okay, so tengok yang next slide ni. Okay, ni adalah yang Cikgu Syu terangkan tadi. Okay, dia bagi first step ni dia cakap memahami masalah. So dekat sini dia cakap pasal jumlah sewa dia 1,240. Okay, lepas tu dekat sini dia cerita pasal simpanan 10% ni. Dan yang ni dia cakap pasal 2 kali. Okay, so merancang strategi 3 persamaan yang dibentuk melibatkan jumlah sewa sehari. Okay, ketiga melibatkan jumlah sewa sehari, jumlah simpanan sehari dan harga sewa jenis C. Okay, so katakan harga sewa unit jenis A ialah A, B tu adalah B dan C adalah C. Okay, so ni adalah persamaan yang dibuat. So sama macam tadilah yang cikgu buat ni. A tambah B tambah C adalah 1,240. Okay, 0.1A tambah 0.2B tambah 0.3C sama dengan 276. Lepas tu C sama dengan 2A. So inilah persamaan yang kita dibentuk tadi. So awak kena tahu bentukkan persamaan ni. So kalau awak salah bentuk, memang awak akan dapat jawapan yang salah lah akhir dia. Okay, so kalau nampak nota ni, dia menggunakan kaedah penghapusan. Okay, yang pertama awak nampak ni kan perpuluhan kan. So untuk memudahkan awak dah dengan 10.
supaya awak tak dapat perpuluhan lah. So dekat sini darab dengan 10. So awak akan dapat A tambah 2B tambah 3C sama dengan 2760. Okey, lepas tu persamaan yang pertama ni didarab dengan 2 sebab dia nak samakan dengan B ni. Sebab dia nak hapuskan B. Sebab kat sini kan kita ada boleh ubah C dengan A. So kita buang B lah supaya kita senang nak selesaikan. So dari sini, cikgu salihlah kat sini, A tambah 2B tambah 3C sama dengan 2760. So untuk persamaan yang ni didarab dengan 2. So 2 darab A dapat 2A tambah 2 darab B 2B tambah 2 darab C 2C. So 240 darab 2 akan dapat 2480. So dia nak buang B ditolak lah. So 2B tolak 2B kosong kan. So A tolak 2A akan dapat negatif A. 3C tolak 2C dapat tambah C lah. So 2760 tolak 2480 awak akan dapat 280. So inilah persamaan dia. So kat sini persamaan 6 kan. Cikgu show ikut dah kat sini nota ni. Okay, lepas tu dia cakap apa? Gantikan 3 ke dalam A. Sorry, ke dalam 6 apa ni. Okay, yang 3 ni gantikan ke dalam 6 ni. So jadi negatif A tambah 2A sama dengan 280. So dapatlah A adalah 280. Okey, dia dapat dia dapat A sama dengan 280. Awak gantilah ke dalam persamaan yang ni untuk dapatkan nilai C. So gantikan A sama dengan 280 ke dalam 3 untuk dapatkan C. So C dapat 560. So lepas tu nak dapatkan B, tak kisahlah nak guna persamaan pertama ataupun kedua. Tapi senang yang pertama lah. So gantikanlah A dia 280 dan C adalah 560. So dapatlah B tu adalah 400. So harga sewa bagi unit kondo jenis A ialah 280, jenis B adalah 400 dan jenis C adalah 560. Okay, so yang ni membuat refleksi ni macam double check lah. Okay, double check sebab dia cakap tadi jumlah sewa dia 1240. Jadi kalau tambah semua dapat tak? So bila tambah dapat. So betul. Kemudian ditanya pasal jumlah simpanan sehari kan 276. So masuk dalam persamaan ni dapat tak 276? So dapat. So maksudnya confirm lah jawapan awak tu betul. So kadang-kadang dalam exam kalau awak sempat awak buatlah refleksi ni. Kalau tak awak kena betul-betul check lah dalam kerja. Sebelum nak check dalam kerja, make sure persamaan awak ni betul. Okay, tapi better lah kalau buat refleksi. Buat satu pun tak ada masalah. Maksudnya buat satu ni je. At least dapat betul tu, insyaAllah betul lah kan. So ni cara kita nak faham, nak jawab menyelesaikan masalah melibatkan situasi. Okay, so nanti kalau awak dah jawab dalam 5-6 soalan, cikgu rasa awak akan nampak kot sebenarnya pattern dia lebih kurang je lah. Maksudnya boleh jadi benda tu tambah semua ke, ada tolak samping ke, nanti kita tengoklah soalan seterusnya untuk latih diri 3.3. So kena pandai tukarkan kepada persamaan dan juga kena mahir jugalah nak guna kaedah pergantian ke ataupun kaedah penghapusan. So kena banyakkan latihan lah kalau awak masih lagi agak-agak nak faham yang ni. Dia sebenarnya senang tapi mula-mula tu kadang awak rasa keliru lah bila nak buat, nak masuk. Selalunya yang paling keliru bagi cikgu lah kaedah pergantian. Ganti banyak kali kan, keliru sikit lah. So kalau kaedah penghapusan tu keliru juga kadang-kadang nak tambah ke nak tolak. So dua-dua tu adalah dia punya kelebihan dan kelemahan je lah. So bergantung pada awak nak pilih yang mana. So cikgu syurah sebanyak kali cikgu syurah ulang. Bergantung pada awak nak pilih yang mana, method yang mana. Tapi bagus kalau tahu dua-dua lah. Okay, so kita jumpa untuk next video iaitu latih diri 3.3. So jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng kalau yang belum lagi.
untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Syu. Okay, terima kasih semua. Bye.